A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kita membicarakan dalam tajuknya. Kita teruskan pengajian kita yang sebelum ni, itu dalam tajuk Talbis Iblis. Jadi sebenarnya kita berada pada bulan Zulqa'dah ini, iaitu bulan yang dikaitkan dengan peristiwa Bai'atul Ridwan. Peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'dah juga ialah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dan pada bulan Zulqa'dah juga disebut sebagai umrah qada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada bulan Zulqa'dah juga iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji. Dan berbetulan juga pada bulan Zulqa'dah ini disebut sebagai Syahrul Haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, 12 bulan ini di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah jadikan 12 bulan ini sejak diciptakan langit dan juga bumi lagi. Minha arba'atul hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai Syahrul Haram, iaitu bulan yang diharamkan daripada berperang, iaitu pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan juga pada bulan Zulhijjah. Dan dinyatakan juga orang yang melakukan kezaliman pada bulan 4 bulan ini, kalau dia buat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya pada bulan Muharram, pada bulan yang 4 ini, iaitu pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan juga pada bulan Zulhijjah. Jadi dalam situasi Covid yang melanda dunia pada hari ini, bagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, barang siapa melihat kepada sesuatu bala, dia mendengar sesuatu bala yang berlaku, suatu musibah yang berlaku, lalu dia merendahkan suaranya, dia perlahankan suara dia, dia baca, dia katakan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusibhu dalikal bala, bala yang dilihat, bala yang ditengok, maka tidak akan berlaku ke atas diri dia. Sebab sekarang hari-hari kita tengok peratusan COVID-19 yang sedang berlaku pada
mulakan majlis kita, kita basahkan lidah kita dulu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita baca insya-Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad du'a Allah bismil a'zam alladhi idza du'iya bi ajab wa iza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang agung, apabila dia menyeru dengan nama itu, apabila dia meminta dengan nama itu, nama apa? Nama-nama Allah yang agung. Kata Nabi, wa iza su'ila bihi a'ta, maka permintaannya akan diberikan. Okay, sama-sama baca Asmaul Husna Al-Azam. La Allah
wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. Baik, diteruskan pembicaraan kita daripada kitab Talbis Iblis yang dikenali oleh penulis ni ialah Ibnul Jauzi. Saya nak jelaskan di sini supaya kita dapat membezakan bahawasanya Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim ialah dua orang yang berbeza. Ulang balik. Ibnul Jauzi dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauzi adalah dua ulama yang berbeza. Jadi kita bicara di sini, kita kena jelaskan apakah yang dikatakan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kerana ada orang mengatakan bahawasanya Ibnul Qayyim itu sama, Ibnul Jauzi sama. Tak, dua ni ialah dua orang yang berbeza. Baik. Kalau kita tengok Ibnul Jauzi, dia lahir pada tahun 510 Hijriah. Sementara Ibnul Qayyim Al-Jauzi sekitar 691 Hijrah. Yang beza tu. Ibnul Jauzi 510 Hijrah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi 691 Hijriah. Nama penuh dia adalah Abdul Rahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ubaidillah Al-Quraisy. Datuknya terkenal dengan panggilan dengan nama Ibnul Jauzi. Maksud Ibnul Jauzi ni iaitu anak kelapa. Kerana kelapa yang dimiliki, di mana di sana tidak ada kelapa sama sekali selain daripada milik beliau. Lalu digelar dan dipanggillah dengan nama datuknya Ibnul Jauzi. Diceritakan bahawa sebahagian majlis ilmu dia, majlis ilmu yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi ni dihadiri lebih daripada 100,000 orang. Nak ceritanya, kehebatan ilmunya, ketajaman fikirannya dalam memikirkan tentang Talbis Iblis. Di antara kitab yang banyak tu, di antaranya ialah kitab Talbis Iblis. Dan Ibnul Jauzi ni, dia mempunyai fikiran yang sangat tajam. Di mana ketajaman fikiran dia sehingga beliau boleh menulis kitab iaitu 2,000 jilid dengan tulisan tangan dia sendiri. Dan disebabkan ketajaman pemikiran dia juga, di waktu itu lebih daripada 100,000 orang telah kembali ke jalan Allah dengan mengikuti ikutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bertaubat melalui beliau. Dan yang lebih mengagumkan, 20,000 orang masuk Islam melalui perantaraan dia.
Dan Ibnul Jauzi dia wafat pada usia 90 tahun, iaitu pada tahun 597 Hijrah. Baik. Di antara kitab yang banyak tadi iaitu kitab Talbis Iblis ataupun Belitan Iblis ataupun Tipu Daya Iblis. Jadi kita nak cerita di sini, siapakah yang dikatakan syaitan itu? Adakah iblis daripada kalangan para malaikat atau jin? Timbul persoalan, ulang balik, adakah iblis daripada kalangan malaikat ataupun daripada kalangan jin? Kalau kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, tengok wa idz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kalimah ni yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat. Dia kata iblis tu daripada kalangan para malaikat. Sebab Allah kata apa? Wa idz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis, lalu mereka sekalian iaitu para malaikat tunduk dan memberi hormat kepada Nabi Allah Adam melainkan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, iblis itu enggan kerana apa? Istakbara, kerana takabur dan menjadikan dia dari golongan orang yang kafir. Wa kana minal kafirin, maka menjadilah dia daripada golongan orang yang kafir. Persoalannya, adakah iblis daripada kalangan para malaikat? Sebab ayat tadi berkata, wa idz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Jawapannya, Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Az-Zuhri mengatakan dia bukanlah jenis malaikat, tetapi dia daripada jenis jin. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dia menyebut kana minal jinni fa fasaqa. Ia berasal daripada golongan jin, an amri rabbi, lalu dia menderhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada surah Al-Kahfi ayat 50 ni jelas menunjukkan kana minal jinni fa fasaqa, ia adalah berasal daripada golongan jin. Kerana apa? An amri rabbi, kerana ia menderhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkataan iblis seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, iaitu perkataan ablasa. Ablasa berarti putus asa. Dan 5 sebab mengapa iblis menjadi hina. Apa sebab iblis ni menjadi hina? Yang pertama, dia tidak pernah rasa bersalah. Yang kedua, dia tak mengakui kesalahan dia. Yang ketiga, dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia dah tahu buat salah, dia tak segera bertaubat. Yang kelima, dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya elaborate dia. Iblis ni, dia tak rasa bersalah. Yang menciptanya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Iblis dicipta oleh Allah. Pencipta dia memerintahkan supaya iblis, dia kata kamu sujudlah kepada Adam. Ada langsung rasa perasaan bersalah.
ada langsung rasa perasaan bersalah iblis ni. Malah dengan takaburnya dia membezakan darjat kejadian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata aku daripada api sedangkan Adam daripada tanah. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Allah kata, kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Kenapa? Lam yakum minas sajidin. Dia tidaklah termasuk daripada golongan orang-orang yang sujud. Ini jelas disebutkan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-11. Sudahlah, dia tak rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah. Yang mencipta ni iaitu Allah. Allah yang menciptakan dia. Dia tak rasa bersalah. Dia mengingkari perintah Tuhan yang menciptakan dia. Lepas tu pula dia tak mengaku pula bersalah. Dia tak mengaku pula kesalahan dia. Tak adalah rasa bersalah dan tak mengaku kesalahan dengan menganggap tidak hormat tunduk pada Adam itu bukan satu kesalahan. Dia kata anggapan dia tidak hormat, tidak tunduk kepada Adam itu bukan satu kesalahan. Walaupun itu arahan daripada penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Takaburnya dia, bongkaknya iblis disebabkan darjat dan kedudukan dia. Sebab itu disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apakah penghalangnya yang menyekat aku daripada sujud ketika Allah perintahkan kepadamu? Maka iblis menjawab, qala ana khairum min khalaqtani min nar. Iblis jawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Allah jadikan aku daripada api, khalaqtani min nar. Sedangkan engkau jadikan dia daripada tanah, wa khalaqtahu min tin. Ini juga disebut dalam surah Al-A'raf. Kalau kita perhatikan dia, tak ada pun dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi yang menyatakan bahawa api itu lebih baik daripada tanah. Tak ada. Dalam Quran tak pernah sebut pun api lebih baik daripada tanah. Dalam hadis pun tak ada menyebut bahawa api lebih baik daripada tanah. Semua kita tahu sifat api itu membakar. Sifat api itu memusnahkan. Sifat api itu berkobar-kobar. Sifat api itu terombang-ambing disebabkan tiupan angin. Sedangkan sifat tanah itu tenang dan juga mantap. Kita tengok pula di sudut manfaat. Kita tengok di sudut manfaat pula. Manfaat api. Api hanya untuk membakar. Api hanya untuk memanaskan. Digunakan hanya seperlunya saja. Api tidak disimpan, api tidak ditabung, sedangkan tanah dia dari tanah wujudnya sumber rezeki, tumbuh-tumbuhan daripada tanah. Ada yang boleh dimakan. Yang sumber daripada tanah tadi, ada benda boleh dimakan. Tumbuhan tu tumbuh, maka boleh dimakan. Dan ada boleh diambil manfaat. Mana kalau daripada tanah tadi wujudnya pokok, boleh ambil kayu dia. Maka kayu dia boleh buat rumah.
maka daunnya boleh buat atap. Ada manfaat. Kalau kita tengok lagi, tanah juga tempat makhluk kebanyakannya. Haiwan duduk kat tanah, tumbuh-tumbuhan duduk kat tanah, manusia juga duduk dekat tanah. Dan juga di tanah juga tempat ibadah, tempat usaha, tempat yang mengandungi air untuk keperluan. Sama ada untuk hajat, sama ada hajat untuk makhluk maupun makhluk yang hidup. Dan ada macam-macam manfaat daripada tanah. Sementara keperluan api hanya digunakan manusia seperlunya saja. Tapi kena ingat, manusia boleh hidup tanpa api. Manusia boleh hidup tanpa api. Haiwan juga boleh hidup tanpa api. Kena ingat, tumbuh-tumbuhan juga, haiwan juga tidak memerlukan kepada api. Sementara tanah, hampir semua makhluk, kepada makhluk yang hidup, dia memerlukan kepada tanah. Daripada tanah tadi boleh ada sumber kehidupan. Faktor sebab terhinanya iblis seterusnya adalah disebabkan dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada rasa bersalah langsung. Tanpa rasa bersalah, iblis minta pula nak hidupnya dipanjangkan. Dahlah tak mengaku bersalah, kemudian nak minta pula supaya hidupnya dipanjangkan. Patutnya dia menyesal. Patutnya dia bertaubat. Qala anzurni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi akibat daripada sikap iblis yang sedemikian, maka Allah sangat murka dan menghukum iblis untuk keluar daripada syurga. Tetapi iblis langsung tidak menunjukkan wajah keinsafan. Bahkan dia bertolak dalih, seakan-akan dia tak rasa bersalah dan meredai pula dengan kesesatan dia. Dan kemuncak kejahatan iblis makin jelas dengan iltizamnya untuk menyesatkan manusia. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Allah yang menyebabkan daku tersesat. Nampak tak? Dia alas pula dekat Allah. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Oleh kerana engkau wahai Allah yang menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalang anak cucu Adam daripada jalan yang lurus. Tak disebut dalam surah Al-A'raf. Jadi maknanya dia benar-benar putus asa. Sebab diartikan dia benar-benar telah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak cerita pasal iblis ni, bukti iblis ni dia tak mau bertaubat dasarkan dialog iblis dengan Nabi Allah Nuh AS. Kita ni telah dinyatakan dalam kitab Ahkam Al-Marjan. Kata Nabi Nuh AS, oh wahai iblis, adakah kamu tak menyesal dan tak ingin ke bertobat? Iblis kata, Nuh, kalau aku mau taubat, apa syaratnya? Dan bagaimana caranya untuk aku bertaubat? Balik dia. Nabi Nuh kata, wahai iblis, boleh sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai iblis, mudah saja syaratnya. Cuma satu saja tu, iaitu kau sujudlah di kubur Nabi Allah Adam. Jawab iblis. Merahnya dia kata, apa? Marahnya iblis
Tak ada kesyarat lain, dia kata. Sedangkan dia hidup pun aku tak sujud. Ini kan pula dia dah mati, aku nak sujud dekat kubur dia. Hidup dia pun aku tak sujud dekat dia. Aku tak tunduk dekat dia. Ni dia dah mati, aku nak pergi dekat kubur dia. Gambarkan iblis ni, dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu. Lihatlah betapa takaburnya iblis. Itulah kita janganlah membawa watak-watak iblis. Tapi kalau kita tengok di sudut lain pula, walaupun iblis ni jahat mana sekalipun iblis ni, iblis dia sekadar menghasut orang mengingkari perintah Allah, melakukan talbis, melakukan jeratan, melakukan tipu daya, menggoda agar melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, iblis tak minum, iblis tak main judi, iblis tak membunuh, tapi dia menghasut orang minum arak, dia menghasut orang berzina, dia menghasut orang main judi, dia menghasut orang langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhati betul-betul, manusia rupa-rupanya lebih teruk daripada, bermakna kita lebih zalim, kita lebih jahat daripada syaitan. Bayangkan di akhirat besok, iblis kata, saya hanya menganjurkan supaya mereka ingkar. Iblis kata, aku cuma merancang supaya mereka itu ikut hasutanku dan tidak ikut jalan engkau, wahai Allah. Tetapi aku tidak pernah melakukan apa yang aku hasut atas. Gambarkan bahawasanya iblis ni, tuan-tuan, kalau dia jawab besok di akhirat, jenuh kita. Sebab tu kita tengok Allah datangkan kepada manusia itu Rasul, beri peringatan. Rasul pula diberikan Alkitab. Kemudian Rasul wariskan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala daripada para sahabat, sehingga turunlah kepada para ulama mengingatkan kepada manusia. Tapi wa ma kanu liyu'minu, dia tak tiba, maka orang inilah yang dikatakan terperangkap dengan tipu daya iblis. Itulah bila kita bicarakan pasal iblis ni, tak lari daripada perbahasan kita. Kita ni yang kita dah bahas baru lalu. Kita pegang yang ini dulu. Kita jadikan ini sebagai foundation dia. Gurur ni. Apa makna gurur? Iaitu sejenis kejahilan yang menyebabkan sesuatu yang rosak nampak betul dan sesuatu yang betul itu kelihatan rosak. Ambil perkataan yang mula-mula tu. Adalah sejenis kejahilan. Disebabkan kejahilan dia, disebabkan tiada ilmu dia, dia nampak benda yang salah itu nampak macam betul. Iblis ni buat kerja kepada orang-orang awam ni. Perbahasan kita pada kitab Talbis Iblis ni, kita masih lagi bicarakan iaitu talbis iblis kepada orang awam. Antara ni kita kena faham dulu istilah gurur ni, iaitu kejahilan. Mana ilmu dia tidak cukup untuk memproses satu maklumat. Dia rasa dia buat tu macam betul. Dia rasa solat dia buat tu dah betul dah. Dia rasa dia pergi haji tu dah betul dah. So dia buat kerja haji ketika tawaf tu rasa dah betul dah. Rupa tak. Itu dipanggil gurur. Sebab itu berkata Imam Al-Jauzi, makna gurur itu seperti kejahilan yang menimbulkan keyakinan, bahawa yang rosak itu lurus dan yang hina itu bagus. Sebabnya ialah rasa was-was. Maka iblis akan menyusup dalam diri manusia.
bergantung pada kadar yang memungkinkan. Macam mana kalau dia ni cara orang kaya, dia masuk cara orang. Kalau dia ni suka berhibur, dia masuk dekat hibur. Dia ni suka ibadah, dia akan masuk dekat ibadah. Dia ni suka bangun malam qiyam, dia masuk dekat qiyam. Dia rasa dia buat qiyam tu macam betul. Sedangkan Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Yang Allah suruh solat tahajud, keutamaannya solat tahajud. Tapi dia tak mementingkan tahajud, dia buat yang lain, dia buat tasbih, dia buat taubat. Bukan soal salah, dia salah meletakkan keutamaan. Kerana apa? Kerana urur, ilmu tak cukup. Salah benda baik, apa salahnya? Bukan berdosa pun. Ya? Baik, kita letakkan itu sebagai foundation dia. Dan foundation yang kedua ni kita letakkan yang ini. Maka serangan ni akan berlaku kepada diri manusia ni. Dalam gambar ni dia ada pagar. Badan ni adalah pagar. Dan dekat hati ni inilah yang akan menerima. Dan akal akan buat. Dan akal itu pengisiannya adalah ilmu. Ilmu telah dilihat yang dia pembuat. Tapi ilmu yang ada tak boleh memproses maklumat. Why? Sebab ilmu tak cukup lagi. Itu yang you rendah dalam bab solat. Jarang-jarang yang jadi you rendah sekejap ketika kita ni ya timbul persoalan dalam bab ni, masjid ditutup, pasar raya dibuka, diguna logiknya. Sedangkan dalam fiqah tu dia kena melihat mana keutamaan. Mana semayang di masjid pun boleh, rumah pun boleh, tapi kena jaga 5: agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Kena hidup, kena pada makanan. So semayang boleh buat kat rumah, tetapi makan kena ada. So pasar raya tak. Tapi orang melihat kepentingan diri dia pada waktu. Kerana akal dia melihat kepada logik semata-mata, kerana akal dia tidak boleh memproses maklumat. Baik, kita tengok contoh lagi dalam bab niat. Lalu orang baca niat. Apa yang katakan niat? Usalli tu niat ke? Nawaitu tu niat ke? Ingat bahawasanya nawaitu ke usalli tu adalah lafaz. Talbis iblis ni. Yang kita nak kena ialah niatlah mati. Ya, aku fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Itu yang kata niat dalam hati. Cuba bayangkan kalau kita kata lafaz tu niat. Di antara kita yang pernah pergi kursus haji atau kursus umrah, ada tak ustaz tu ajar niat ihram? Tak kata ikut saya baca, dia pun ikut nawaitul umrah tadi ikut. Soalannya dia dah niat ke belum? Dia dah baca nawaitu tu. Adakah telah niat? Kalau dia dah berniat, bermakna bermulalah dia menjaga larangan-larangan dalam ihram. Sebab itu bukan niat. Yang niat tu itu perbuatan dia, asad, ta'aruf, ta'ayyun tu tadi. Maka dia kata, aku nak buat umrah. Kata, dah dikira sebagai ni. Okay. Ini di antaranya talbis iblis kepada orang awam. Especially kepada orang-orang suka beribadah. Sama juga tengok situ. Dia kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Suratul An'am ayat 79. Kita baca macam mana dalam solat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ustaz, pasal apa beza pula? Quran kata begini, kita baca begini. Maklumat yang dia ada, ilmu yang dia ada, tidak boleh memproses maklumat. Yang ini tuan-tuan, Allah kata, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembayang. Quran cuma sebut aqimus salah. Dan cara untuk solat itu, kita kena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajar dalam kitab Bulughul Maram dia disebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Dan betul di sini ialah selalu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi. Yang huruf ta tu. Pada huruf ta, wajjahtu tu tak ada waw, depan tak ada waw. So tak ada sebab untuk kita panjang. So kita pendek situ, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ialah suratul An'am ayat 163. Okey. Tengok satu-satu ya. Quran kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Boleh ikut tajwidnya. Tapi orang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tengok wa mahya tu, wa mahyaya tu, ya kedua ni ada alif ke tidak depan dia? Tak ada. Bila tak ada, baca pendek lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita dalam solat kita baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi Quran kata wa ana awwalul muslimin. Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baca wa ana awwalul muslimin. Ada orang kata, Ustaz, kita ambil Quran lah Ustaz, tak hadis. Ini macam ni lah. Jadi dia berfikir menggunakan akal semata-mata. Kadang-kadang dia terpedaya, dia tertipu dengan jeratan iblis. Dia tertipu dengan tipu dari iblis. Gurur. Maknanya kejahilan. Dia rasa dia buat macam betul. Punya okay, saya beri contoh yang lain. Apa hukumnya menggabungkan niat korban dan akikah untuk satu sembelihan? Apakah hukum dia? Melakukan korban seekor kambing, adakah boleh menggabungkan sekali niat korban dan akikah untuk anak perempuan yang baru lahir? Boleh tak?
menggabungkan niat korban dengan akikah dalam satu sembelihan. Ceritanya seekor kambing tadi tu, seekor itulah korban, dekat seekor itulah akikah. Boleh ke tidak? Katalah ustaz, yang penting kita buat. Dapat pahala. Pada jawapan di sini. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Tapi kata, no, tak boleh digabungkan. Meskipun korban dan akikah adalah dalam jenis yang sama, iaitu sembelihan. Namun, kedua-duanya adalah ibadah sunat yang membawa maksud tersendiri. Ulang balik, ibadat sunat yang membawa maksud yang tersendiri dan berbeza di antara satu sama lain. Bagaimana pendapat ulama mazhab kami? Sejak beberapa tahun silam, tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Hal ini kerana yang kedua-duanya, korban dan akikah, adalah ibadah sunat yang dimaksudkan secara zatnya hingga tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Itu pula, keduanya memiliki sebab dan mempunyai maksud yang tersendiri. Kita pegang word ni. Begitu pula, keduanya memiliki sebab, ada sebab dia, dan maksud tersendiri. Korban adalah sebagai tebusan untuk diri sendiri. Saya ulang balik, korban adalah sebagai tebusan untuk diri sendiri, manakala akikah adalah tebusan untuk anak. Jadi untuk diri sendiri. Yang ini tebusan untuk anak yang diharap dapat tumbuh membesar menjadi anak soleh dan berbakti kepada orang tua. Dan pendapat yang mengatakan boleh digabungkan niat antara keduanya boleh membatalkan maksud kedua-dua ibadah tersebut. Walau bagaimanapun, tengok dulu. Sekiranya akikah bertepatan dengan korban pada hari raya Idul Adha, kebetulan masa dia buat akikah tu, hari yang ke-7 tu, kebetulan jatuhnya pada hari raya Idul Adha, iaitu hari nahar ataupun hari tasyrik. Hari nahar maknanya 10 Zulhijjah dan juga hari tasyrik 11, 12 dan 13. Maka sebaiknya dipisahkan antara keduanya. Ulang balik. Maka sebaiknya dipisahkan antara keduanya, iaitu dilaksanakan kedua-dua sembelihan korban dan akikah sekiranya mampu. Mana satu sembelih untuk korban, satu sembelih untuk akikah, tak boleh digabungkan. Namun sekiranya tidak mampu melaksanakan kedua-duanya sekaligus, tak boleh, nak buat korban pun tak boleh, nak buat akikah pun tak boleh, maka hendaklah didahulukan ibadah korban. Dia tak ada, dia tak mampu, dia hanya mampu seekor saja atau satu bahagian saja. Maka pada waktu tu, iaitu Idul Adha, masa tu hari nahar, masa tu hari tasyrik setelah 12-13, maka dahulukan masa tu. Sebab masa tu adalah masa melakukan ibadah korban. Maka korban didahulukan kerana ia bertepatan dengan hari korban dan waktu juga agak singkat. Akikah nak buat bila-bila masa pun boleh. Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan sangat tidak berkemampuan pada waktu tersebut, dia tak mampu,
serta wujud kebimbangan, tak dapat melaksanakan pada tahun-tahun seterusnya, bimbang tak boleh buat, maka bolehlah dia bertaklid kepada pendapat Imam Ramli, Syekh Ramli, iaitu sebagian ulama lain yang mengharuskan menghimpunkan niat dalam ibadah korban dan akikah untuk mendapatkan kelebihan kedua-dua pahala, pahala korban dan juga pahala akikah. Nak buat yang ini, dia pergi kepada, kalau tidak berkemampuan untuk buat, dia bimbang besok tak ada duit, dia bimbang akan datang dia tak dapat nak buat sebab dia semakin nazak contoh, ataupun tak tahulah akan datang ni duit ada ke tak ada, ni COVID ni dah masuk 2 tahun macam mana ni, kebetulan waktu tu dia dapat KWSP contohnya lah, dia takut dia tak boleh buat, maka dia boleh guna pandangan ni dengan bertaklid pada pendapat Imam Ramli ataupun Syekh Ramli. Namun sekiranya dia berkemampuan, maka hendaklah diasingkan sembelihan keduanya. Berbalik pada pandangan yang pertama tadi. Dalam hal ini, para ulama mengatakan bahawasanya lebih banyak seseorang melaksanakan amalan, maka lebih banyak pahala yang akan diperolehi. Justru itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan, lebih-lebih lagi dengan ibadah yang sangat dituntut dalam kehidupan kita ni. Baik. Settle, Pak ni. Satu soalan lagi. Adakah terangkat tuntutan sunat kifayah untuk keluarga sekiranya isteri yang melakukan korban? Ini persoalan Adakah terangkat sunat kifayah? Disebut dengan nama kifayah ni, mana bila seorang tu buat dalam keluarga tu tadi, dia membebaskan tuntutan sunat kifayah kepada yang lain-lain. Tapi disebabkan isteri yang buat, adakah terangkat daripada sunat kifayah? Sedangkan apakah itu ialah suami, bukannya isteri? Itu saya timbulkan persoalan. Jawapan dia, kena faham yang ni. Ibarat korban adalah sunat kifayah, iaitu jika seseorang daripada ahli keluarga yang telah melakukan korban, maka terangkatlah hukum makruh pada seluruh ahli keluarga tersebut. Soalan saya, jika anaknya atau isterinya telah buat korban, adakah seluruh ahli keluarga terselamat daripada hukum makruh? Kena faham istilah ni dulu. Sunat muakkad berarti sekiranya seseorang itu mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya, ada lebih untuk diri dia, ada lebih untuk keluarga dia yang ditanggung pada siang hari raya dan malamnya serta hari tasyrik, tetapi dia tidak melakukan korban, maka hukumnya adalah makruh. Balik sunat muakkadnya. Baik. Yang dikatakan kita ada duit lebih, maknanya bermula daripada 10 Zulhijjah, 12 dan 13. Mana sepanjang 4 hari tadi duit belanja dia ada, kemudian ada lebih, maka kalau dia tak buat korban, maka hukumnya adalah makruh. Jadi kalau orang faham istilah sunat muakkad ni, ya, korban bukan kita ni bukan 50 ekor, bukan 70 ekor, makan lebih banyak. Kalau orang faham istilah sunat muakkad ni, sebab kalau dia ada lebih dalam Islam, dia tidak boleh memberi kalau dia tak ada lebih. Ada lebih, dia boleh buat. Sunat kifayah
Jadi muakkad, kifayah. Sekiranya isi rumah lebih daripada seseorang. Ulang balik. Sekiranya isi rumah lebih daripada seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan, wajib salah seorang dari mereka. Maka jika korban dilakukan oleh salah seorang dari mereka yang mukallaf, yang telah wajib tuntutan solat, puasa, zakat, haji dia, maka gugurlah tuntutan pada yang lain dan gugur hukum makruhnya. Ini basic dia. Basic ni maknanya, pada dalam ahli keluarga tadi, ada seorang dah buat korban, maka terlepaslah sunat kifayah kepada yang lain-lain. Tapi isu saya lain. Isu saya adalah apabila isteri yang melakukan korban, yang cari nafkahnya suami, pemberi nafkahnya ialah suami, bukannya isteri. Itu soalan dia. Jawab soalan tu kena faham dulu apa dikatakan sunat muakkad, apa dikatakan sunat kifayah. Namun pahala korban hanya akan diperolehi oleh orang yang melakukan korban, melainkan sekiranya dia meniatkan pahala untuk orang lain. Lepas tu, kita nak lepaskan sunnah kifayah ni, atau kita ada kemampuan tapi tak cukup. Dia kongsilah ramai-ramai, RM20, alung RM50, RM50, yang ni RM30, maka dapat ambil satu bahagian. Maka dibubuh pada satu nama, maka kita berikan pahala, sedekahkan, niatkan sedekah pahala tadi kepada orang yang beri duit tadi untuk ibadah. Itu di sudut basic dia. Soalan di sini adalah isi rumah. Apakah yang dikatakan isi rumah? Mana? Sebab itu bila kita sebut dengan nama isi rumah, siapakah yang dimasukkan dengan isi rumah? Para ulama berbeza pendapat mengenai apakah yang dimaksudkan dengan isi rumah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Muslim, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah korban ini bagi pihak Muhammad dan juga ahlul bait, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Menurut para ulama, pendapat kedua menafsirkan maksud isi rumah ni iaitu mereka yang berada di bawah tanggungjawab seseorang. Dia katakan yang tuntutan kepada isi rumah ni siapa dia? Mana difokus pada siapa? Difokuskan kepada isi rumah ialah mereka yang berada di bawah tanggungan wajib seseorang. Ini kalau isteri itu tanggungannya, pemberi tanggungannya adalah suami. Ini ialah pandangan daripada Syekh Ramli. Berkata Imam Ramli, yang dimaksud sebagai ahlul bait iaitu mereka yang diwajibkan nafkah di atasnya, dan diqiyaskan dalam masalah ini bahawa syarat sah korban itu ialah orang yang melakukan korban itu adalah mereka yang diwajibkan nafkah atas dia. Hingga kan jika sebahagian ahli keluarga yang selainnya melakukan korban, maka tidak gugur tuntutan ke atas ahli keluarga ini. Ini disebut dalam kitab Nihayah wan Nihayah. Nak sebutnya, mana dalam rumah kita tadi, dalam rumah kita ada, contoh saya ambil saya lah. Saya dan bawah saya ada anak yang masih lagi belum ada, 4 orang lagi, maka saya melakukan korban. Di rumah tadi siapa dia? Orang yang memberi nafkah. Maka bagaimana pula anak saya yang dah kahwin duduk satu rumah?
Saya ada 2 menantu. Orang dah kahwin, lelaki. 2 perempuan pun dah kahwin. Dia pun dah ada anak. Adakah disebabkan saya buat korban satu bahagian tadi, maka terlepas sunnah kifayah? Ikut pandangan ini, dia kata tidak. Sebab dia kata orang yang memberi nafkah. Contohlah. Tapi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, isi rumah ialah mereka yang tinggal sebumbung, hidup sekali dan mempunyai hubungan persaudaraan, duduk sebumbung, kemudian dia ada hubungan kekeluargaan, abang ke, adik ke, mak ngah ke, pak long ke, duduk sekali. Ini pandangan daripada Ibnu Hajar Al-Haytimi. Ini juga ada pandangan yang lain. Walau bagaimanapun, dan ambil kesimpulan untuk mudah kita faham, setelah kita meneliti perbahasan tadi, maka terdapat 2 pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dalam menafsirkan maksud isi rumah tu yang diwajibkan nafkah ke atasnya, seperti suami, seperti bapa melakukan korban, maka gugurlah tuntutan ke atas ahli keluarga yang di bawah tanggungannya, iaitu wajib atas dia kepada isteri dia dan anak-anak dia yang masih belum boleh cari nafkah. Antara pandangan kedua pula, isi rumah tadi siapa dia? Mereka yang tidak tinggal sebumbung. Ulang balik. Isi rumah tadi siapa dia? Mereka yang tinggal sebumbung, hidup sekali, mempunyai hubungan kekeluargaan, mempunyai hubungan persaudaraan. Justru itu, sekiranya mana-mana ahli keluarga melakukan korban, sekalipun tidak diwajibkan nafkah atasnya, maka gugurlah tuntutan kepada keluarga yang lain. Jadi kita, apa rumusan dia? Rumusan dia, mana kita boleh berpeganglah salah satu dari pandangan-pandangan tadi untuk melepaskan sunnah kifayah. Soalan saya tadi, isteri, adakah dia pemberi nafkah? Kita ambil pendapat yang akhir tadi. Dia kata kalaulah dalam ramai-ramai itu tadi ada seorang yang melakukan ibadah korban, satu bahagian dia melepaskan kifayah pada yang Lepas tu kalau kita faham betul istilah korban ni, maknanya korban akan banyak, bukan macam kita sekarang 20 ekor, banyak. Dia kata kalau ada lebih daripada hari nahar 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12 dan 13, ada lebih lagi. Tapi kalau dia tak ada lebih, tak cukup untuk 4 hari tadi, maka tidak dituntut dia untuk dah. Okey, kita pergi pula seterusnya. Permasalahan. Apa hukum memberi sedekah daging korban yang dimasak? Daging korban dia bagi yang dah masak. Soalan, adakah disyaratkan untuk saya memberi sedekah daging korban dalam keadaan mentah sahaja, atau boleh untuk mengadakan jamuan dengan memasak ke semua daging korban tersebut dan dijamukan kepada golongan fakir miskin? Ambil jawapan asas dulu. Para ulama telah menetapkan bahawa daging korban wajib disedekahkan kepada golongan fakir miskin dalam keadaan mentah. Ulang balik, wajib disedekahkan pada golongan fakir miskin dalam keadaan mentah, daging itu mentah. Bukannya daging yang telah dimasak atau dikeringkan ataupun diperam atau berjadikan dibau garam dan sebagainya, kan? Dia mesti beri dalam bentuk mentah. Kepada siapa? Fakir miskin. Baik. Tengok di sini ya. Ada beberapa persoalan.
Itu para ulama yang menetapkan perkara ini berdasarkan daripada beberapa hujah daripada ulama-ulama muktabar. Dia kata sah daging korban itu dengan disedekahkan dalam keadaan mentah. Apa yang tak rosak daripada daging korban tadi adalah hukum dia. Sah daging korban sedekahkan dalam keadaan mentah yang tak rosak. Daging itu mentah tak rosak, maka hukum dia sah. Ada pendapat menyebut lagi yang lain. Dia kata tidak memadai untuk memberi sedekah daging korban tersebut dalam keadaan sudah dimasak atau sudah dikeringkan atau diawet dengan garam. Dikategorikan, dikata tak boleh dalam pendapat yang lain. Dan juga disebut dalam kitab yang lain, disyaratkan bagi daging korban tersebut untuk disedekah dalam keadaan mentah supaya dapat dimanfaatkan. Bila bagi daging mentah tu, automatically dia boleh dimanfaatkan. Orang menerima tadi boleh manfaatkan daging tadi. Sama ada dia nak makan, sama ada nak buat masak kari, sama ada nak buat masak korma, sama ada nak buat daging masalah. Contohnya lah. Suka hati dia lah. Sebab itu dia suruh bagi mentah. Ataupun yang dapat tadi nak jual sekalipun. Umpamanya. Maka boleh. Sebab dah jadi. Bila dah diambil, diberi daging daripada dia, dah jadi milkutam. Dah jadi milik sempurna. Oleh itulah jelas kepada kita bahawa daging korban wajib diberikan sebahagian daripadanya sebagai sedekah dalam keadaan mentah. Saya ulang balik, wajib diberikan sebahagian. Wajib diberikan sebahagian daging yang mentah kepada fakir. Dan bukan dimasak dan bukan dijamu. Kalau bagaimanapun, para ulama tidak menetapkan kadar sedekah yang wajib tu mana, tak disebutkan tengah ke 3 suku. Walau bagaimanapun, berdasarkan perbahasan yang kita bincang tadi, maka para ulama berpendapat bahawa tidak boleh untuk dimasak dan dijamukan ke semua daging korban, ke semua korban, tak boleh. Bahkan wajib untuk disedekahkan sebahagian daripadanya dalam keadaan mentah kepada golongan fakir miskin. Kadar bahagian tidak ditetapkan, bahkan boleh diberikan dalam kuantiti yang ingat juga orang yang buat korban ni pada ini, ingatlah dalam situasi ni orang buat korban, pastikan korban yang kita buat tu berlaku. Bukan boleh. Sebab saya tengok banyak elan-elan yang buat korban di Mekah. Alasan dia cari pahala 100. Saya nak beritahu harga dulu. Harga kambing atau harga daging lembu ni ketika bulan bukan haji, harga murah. Tapi bila masuk saja hari nahar tasyrik. Bila 10 Zulhijjah, 10 dan masuk saja hari 4 hari ni, dalam situasi COVID pula sekarang ni, kita tak dibenarkan membuat korban di lapang. Maka dia hanya boleh pergi ke pusat sembelihan. Mana? Di Isim kan? Jalan depan lagi, masuk kawasan Tanah Haram tu, ada kita token, kita atur, dapat token dan kita bayar dalam, kita tak silap 400 tak masuk doribah. Doribah ni doribah iaitu cukai VAT.
10%. Jadi kalau harga daging tadi dah mencecah betul, campur VAT, dan juga kalau kita nak ambil daging tu tadi, bayar upah sembelih 50 bayar kambing. Kalau nak ambil upah sembelih pada daging lembu 350. Jadi maknanya dia jatuh harga bahagian tadi 900 lebih. Tapi kalau kita tak nak ambil daging dia, pihak pusat sembelih yang menguruskan semua sekali korban tu tadi, itu objektif kita buat korban untuk siapa? Saya ada objektif saya nak tolong budak-budak Mekah yang sekarang ni COVID, tak ada pendapatan dia, tak ada kerja. Staff saya tu sampai jual keretanya, habis harta dia sebab nak teruskan hidup. Jadi dengan kita buat korban, matlamat nak beri dia daging. Saya kata jangan masak, kena bagi daging tu. Lepas tu dia nak jual daging tu terpulang sebab dia memerlukan duit. Persoalan dia nak hantar duit tu macam lain pula lah. Hantar duit tu, Arab Saudi ni undang-undang dia agak ketat sikit. Lalu bank in dengan jumlah yang besar, dan kita ambil tadi akan dituduh sebagai teroris. Inilah kan untuk sebab dia sensitif itu untuk hantaran tu. Itulah hati-hati dalam dapatkan pahala 100,000. Dan ada orang kata, Ustaz, saya dapat murah lah Ustaz buat korban. Mana? Kat Kak Kiyah. Yang satu pasar dekat Mekah kan. Kak Kiyah tu tempat orang tempat pasar jual daging apa semua kan. Tu maklumat, situ dia tak buat sembelihan korban. Tak buat. Dan orang kata, nak dapat murah lagi macam mana? Kalaulah satu syarikat yang di bawah naungan kerajaan Saudi, maka dia mengelolakan dam dan korban, dan dia beli pukat dengan kandang-kandang sekali. Banyak, 5,000, 6,000 contohnya. Dia akan dapat harga. Dan hati-hatilah dengan elak. Sebab tujuan kita adalah hakikatnya rupanya kita terpedaya. Allah dia kata, Ustaz, yang pentingnya kita buat tu dia punya pasal lah, dia tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang alam damai ni, damai alam jaya, kesempatan dan edah ni cari manfaat yang banyak dan jaga kesihatan, ikut SOP, sebab dalam maqasid syar'iyah wajib menjaga 5 tadi. Pertama, nyawa, akal, sabar. Jadi kebetulan tahun ni saya tak dapat pergi haji. Saya nak iklan sikit lah. Tahun ni tak dapat pergi haji dan kami tak dapat haji, dan berbetulan saya beli agak banyak juga vitamin C ni. Namanya Nuhil, vitamin C 100. Apa kelebihan vitamin C ni? Sebenarnya vitamin C ni saranan daripada Dr. Farouk kepada saya. Kata, Ustaz, inilah salah satu vitamin yang boleh berada dalam badan kita 12 jam. Biasanya vitamin yang biasa tu kita makan dia dan dia bila kita buang kecil dia keluar. Kalau kuning tu dia keluar lah. Tapi yang ini tak, dia tak keluar sampai 12 jam. Dan lepas 12 jam kita makan lagi, maka dia duduk dalam badan kita dalam tempoh 2. Baiklah untuk jamaah haji sebenarnya dalam situasi COVID ni, untuk kita ada pertahanan diri. Dan berbetulan saya guna benda ni sebelum daripada
COVID itu, dah atas permintaan Dr. Farouk ni, kebetulan saya mengajar doktor di kawasan Shah Alam, dia sarankan ini ialah the best Ustaz. Tapi nak cari dekat kedai memang tak ada. Farmasi memang tak ada. Kata doktor, kami nak berniaga. Jadi dia bagi dekat saya ni sebab saya kata saya nak bawa jamaah saya, tolong jamaah lah. So dia jual dengan harga RM210 dan boleh makan dan kalau tuan-tuan pergi klinik dia di Kelang tu, tuan kena bayar cash untuk juga lagi dia cecah. Kebetulan saya bawa ni kerana tujuan untuk jamaah haji saya. Jadi sebab haji tak ada tahun ni, dah lambat-lambat pula kat. Jadi bagi mereka yang berminat boleh PM saya lah. Telefon dia tetap. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manfaat yang kita gunakan pada hari ini talbis iblis, syaitan iblis, dan saya akan terus elaborate daripada kitab ni, iaitu dia kata muslihat iblis terhadap manusia secara umum. Dia menggunakan tipu daya yang kita mudah terpedaya. Maka dituju kepada siapa? Golongan yang nak beribadah. Saya nak fokuskan yang datang dengan kuliah saya ni ialah orang yang suka nak beribadah, orang suka nak puasa, orang suka nak solat duha, orang suka nak bagi salam, orang suka nak sedekah. Tapi kadang-kadang dia rasa dia buat macam betul, rupa-rupa tak betul. Kerana apa? Urur. Itulah tipu. InsyaAllah, jumpa lagi di masa akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, tidak baik pada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.